Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Muhammad Adam bin Nasruddin yang memegang nombor metrik 20BS020016. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Muhammad Arif Luqman bin Mauludin, Rokmu Talib 20BS020009. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Ahmad Haikal bin Muhammad Naim, nombor metrik 20BS020012. Muqaddimah pada tajuk murtad ini secara ringkasnya ialah orang yang melakukan perkara yang membatalkan Islam. Yang mana membatalkan Islam ini kadang-kadang dengan perkataan, dan itu semua akan diterangkan sebentar saja lagi oleh kumpulan kami selepas ini. Yang mana akan diterangkan dalam tajuk murtad ini, yang pertama adalah ta'rif al-murtad, yang kedua adalah mafhum murtad wa dalil, dan seterusnya al-dawabit al-syar'iyyah li muwajib ar-ridha inda al-fuqaha, dan seterusnya adalah hukum al-murtad fi al-syar'iyyah al-islamiyah, dan terakhir adalah al-qanun wal misalu murtad fi Malaysia, dan seterusnya khulasah. Okey, slide yang pertama adalah ta'rif al-murtad ataupun maksud murtad. Maksud murtad ni terbahagi kepada dua. Itu yang pertama dari segi bahasa, fil lughah wa al-murtad atau ar-ridah bermakna al-ruju' ta'niyan al-ibti'ad an syai' wa ya'tamadu ala syai' akhar. Maksudnya dari segi bahasa ni, rida ataupun murtad bermakna rujuk, iaitu beralih daripada berpegang kepada sesuatu yang lain. Okey, itu daripada segi bahasa. Dan yang kedua adalah dari segi istilahan. Wa qata'a al-muslim min al-islam fa'atiqad ila ad-din al-ukhra. Maksudnya dari segi istilah adalah beralih daripada berpegang kepada agama Islam, berpindah kepada menganut kepada agama yang lain. Okey, itu maksud al-murtad. Okey, slide yang seterusnya adalah al-mafhum fil al-murtad, maknanya kefahaman tentang murtad. Okey, dalam slide ini tentang kefahaman murtad dari sudut fiqh jinayah. Yang pertama adalah ar-ridha atau tarka din Islam wa min kaba'ir fil Islam. Maksudnya murtad atau orang panggil keluar daripada agama Islam merupakan satu jenayah besar dalam Islam, dalam agama Islam. Yang kedua adalah ar-ridha min kaba'ir fil Islam, fahiya ta'tabiru afzam al-kafir wa afzam minhu lianna al-murtad yu'baru zil lil-Islam wallahu wan nabi. Maksudnya murtad ni merupakan satu jenayah besar dalam Islam, dalam Islam yang dianggap kufur atau kafir yang paling jijik dan keji, malah lebih keji daripada kufur biasa atau kafir yang biasa, kerana orang murtad ini dia dianggap menghina agama Islam, ataupun dia dianggap juga menghina Allah SWT, dan juga dia dianggap menghina Rasulullah SAW. Oleh sebab itu, yang ketiga adalah yajibu alaihi hukum al-idam ba'da an talaba minhu at-taubah ada marata wa huwa la yazalu la yuradu at-taubah. Maksudnya apabila murtad ini dianggap menghina Islam dan juga menghina Allah SWT dan Rasulullah SAW, oleh sebab itu orang murtad ni mesti dijatuhkan hukuman bunuh atau mati setelah diberikan atau disuruh bertaubat beberapa kali, sedangkan dia juga tetap tidak mahu bertaubat. Dalam Al-Quran Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 217, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa la yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u wa man yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Maksudnya kat sini, mereka tidak akan berhenti memerangi kamu sampai kamu murtad atau keluar daripada agamamu. Dan jika mereka sanggup, barang siapa murtad di antara kamu dari agamanya lalu dia mati dalam keadaan kekafiran, maka mereka itu sia-sia amalannya di dunia dan juga di akhirat, dan mereka itu adalah penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya. Okey, masuk ke sini kita boleh lihat kita perlu menjauhi murtad ini, kerana Allah berfirman dalam Al-Quran, Allah mengatakan amalan mereka lakukan sepanjang mereka itu adalah sia-sia di dunia dan juga di akhirat. Dan juga Allah berfirman dalam Al-Quran, wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun, dan mereka itu adalah penghuni neraka dan juga akan kekal di dalamnya. Bismillah. Seterusnya kita pergi kepada ad-dawabit syar'iyyah li mujibi ar-ridati 'inda al-fuqaha. Syarat sah murtad menurut para fuqaha. Okey,
Syarat yang pertama, ayyakuna musliman. Dia mestilah seorang muslim. Lepas tu yang kedua, ayyakuna balighan. Dia mestilah seorang yang sudah dewasa, sudah besar, dia bukan kanak-kanak lagi. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, ayyakuna aqilan. Dia sudah berakal, dia tidak gila, dia boleh fikir dengan cara waras lah. Okey, itu yang ketiga. Yang keempat, ikhtiyar, pengakuan ataupun pilihan. Dia mengaku sendiri yang bahawa dia telah murtad. Satu yang bawah tu pula, ayuthiru al-murtaduna min khilal as-suluki wal muhaddathati wal i'tiqadi. Dan orang-orang murtad itu, dia menzahirkan kemurtadan dia dari segi amali, yakni perbuatan. Contoh dia menyembah berhala. Dari segi perbuatan lah, dia buatlah perkara tu. Lepas tu yang kedua, al-qawli, dari segi perkataan. Dia hina Nabi, dia kata Allah tak wujud lah, apalah. Tu dari segi percakapan. Lepas tu yang ketiga, dia i'tiqad. Dia yakin bahawa contoh dia yakin bahawa Allah tu tak wujud. Okey. Tu yang antara perbuatan-perbuatan dia lah. Ada satu soalan yang agak menarik bagi saya. Macam mana pula kalau dia mabuk? Itu tengok keadaan. Kalau dia sendiri yang buat diri dia mabuk, maka jatuh murtad tu. Kalau dia tak sengaja, contoh dia tersalah makan coklat yang memabukkan, maka dia tak jatuh murtad. Seterusnya kita pergi kepada uqubah al-murtadain. Hukuman yang dikenakan ke atas orang-orang murtad. Okey, yang pertama, qatala. Okay, ulama bersepakat bahawa hukuman yang dikenakan pada orang-orang murtad adalah hudud, yakni bunuh. Dan cara pembunuhan dilakukan mengikut kepada mahkamah. Sama ada dia nak gantung ke, dia nak pancung ke, tu terpulang kepada mahkamah. Yang kedua, fatratu istitab. Sebelum dikenakan hukuman pancung ataupun dikenakan hukuman gantung, si murtad tu hendaklah diberi tempoh istitab ataupun tempoh bertaubat dalam masa 3 hari. Dan dalam tempoh itulah kita sebagai seorang Muslim hendaklah menasihat perbuatan mereka itulah. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, ta'zir. Sekiranya dia bertaubat, maka dia dilepaskan daripada hukuman hudud itulah, pancung dan gantung itulah. Walaupun begitu, dia masih tak terlepas daripada hukuman ta'zir. Hukuman ta'zir ni apa? Hukuman ta'zir ni macam denda lah kepada dia, supaya dia tak mengulanginya lagi pada masa akan datang. Contoh hukuman ta'zir tu penjara lah. Kita pergi kepada uqubat ukhra, hukuman sampingan yang dikenakan ke atas orang murtad. Okey, yang pertama, tamat masadaratu jami' mumtalakatihi. Seorang yang murtad dan enggan bertaubat, semua hartanya dirampas dan diletakkan di bawah pentadbiran pemerintah. Wang yang ada pada dia ataupun harta yang ada pada dia adalah harta yang keperluan sahajalah. Harta yang lebih-lebih tu akan dirampas lah. Harta yang dirampas tu akan tetap menjadi miliknya dan akan dikembalikan apabila dia bertaubat lah. Dan sekiranya dia meninggal dunia, maka dia tak dapat lah harta tu. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, tu'tabaru jami' ashkali ta'amulati wal itifiqiyati balqirata. Segala bentuk urusan dan perjanjian seperti jual beli, gadaian dan seumpamanya terbatal kerana murtad membatalkan haknya untuk urusan-urusan tersebut. Itu yang kedua. Yang ketiga, haraman minal miras. Kehilangan hak pewarisan antara dia dan waris-waris dia. Dalam satu riwayat Bukhari dan Muslim, yang mana mafhum dia, tidak boleh seorang Muslim mewariskan pusaka ataupun harta kepada orang kafir, dan tidak boleh seorang kafir mewariskan hartanya kepada orang Islam. Itu yang ketiga. Yang keempat, alaqatu baina zawji wa zawjati manfasilat. Hubungan suami isteri terpisah. Akad perkahwinan digantung sementara sehingga dia bertaubat dan kembali kepada Islam lah. Kiranya dia bertaubat dan kembali kepada Islam selepas tempoh iddah, dia hendaklah melakukan akad nikah yang baru dan mahar yang barulah. Seterusnya kita pergi kepada undang-undang yang berkaitan dengan murtad. Jika kita kaji dengan lebih mendalam, tiada undang-undang yang jelas mengenai jenayah murtad dan pelaksanaan hukumannya. Hal ini kerana mahkamah-mahkamah syariah di negeri-negeri Malaysia menguatkuasakan undang-undang yang hanya merangkumi hukuman 3 tahun penjara atau 6 sebatan atau RM5,000 atau kombinasi mana-mana hukuman. Tambahan pula, penguatkuasaan undang-undang ini hanyalah terhad kepada orang yang beragama Islam. Kebanyakan negeri-negeri di Malaysia tidak menyebut jenayah murtad di dalam enakmen kesalahan jenayah syariah, tetapi hanya terdapat peruntukan kesalahan keluar dari agama Islam dipakai di beberapa buah negeri. Tiada penggunaan istilah
kesalahan murtad yang disebutkan oleh mana-mana enakmen syariah negeri-negeri kecuali undang-undang berkaitan hudud, qisas dan ta'zir. Jika kita lihat pada enakmen kesalahan jenayah syariah 1995 negeri Sabah yang memperuntukkan kesalahan berkaitan murtad dengan istilah percubaan murtad, seperti apabila seseorang Islam dengan sengaja sama ada dari perbuatan, perkataan ataupun dengan apa jua sekalipun mengaku hendak keluar daripada agama Islam atau mengisytiharkan diri sebagai orang bukan Islam, mahkamah hendaklah memerintahkan orang itu supaya ditahan di pusat bimbingan Islam untuk tempoh tidak melebihi 36 bulan dengan tujuan pendidikan. Jika pesalah itu bertaubat, maka mahkamah syariah perlulah mengesahkan taubatnya, dan sekiranya pesalah bertaubat pada tempoh tahanan, maka pegawai penjaga hendaklah melaporkan kepada mahkamah syariah dan taubatnya itu turut perlu disahkan oleh mahkamah syariah. Selain itu, istilah percubaan murtad turut digunakan dalam negeri Melaka dalam enakmennya, tetapi sedikit berbeza mengenai hukuman yang dikenakan seperti di Sabah, iaitu orang tersebut diperintahkan oleh mahkamah syariah Melaka supaya ditahan di pusat bimbingan Islam dalam tempoh tidak melebihi 6 bulan berdasarkan Seksyen 66 Enakmen Kesalahan Syariah Negeri Melaka. Seterusnya, kita pergi kepada contoh dan kronologi kes berkaitan dengan murtad, iaitu yang pertama adalah kes Lina Joy ataupun nama sebenarnya adalah Azlina Jailani, yang merupakan wanita Malaysia Melayu pertama yang mengaku murtad. Dia dikatakan menukar agamanya ke Kristian Katolik pada usia 26 tahun. Dia cuba untuk mendapatkan pengesahan daripada mahkamah tanpa melalui mahkamah syariah. Malangnya, dia tidak boleh berkahwin dengan pasangannya yang beragama Kristian dan juga berbangsa India disebabkan Lina masih beragama Islam. Pada tahun 8 Januari 1997, Lina membuat permohonan untuk menukar namanya kepada Jabatan Pendaftaran Negara JPN, iaitu daripada Azlina binti Jailani kepada Lina Leilani pada kad pengenalannya. Hal ini kerana dia mengaku telah memeluk agama Kristian dan akan berkahwin dengan suaminya dengan agama yang sama. Namun begitu, harapannya untuk menukar nama ditolak dan dia cuba sekali lagi untuk memohon pada tahun 1999 untuk menukar namanya kepada Lina Joy. Lina hanya boleh memohon untuk menukar nama tetapi tidak boleh untuk menukar agama pada kad pengenalannya atas nasihat daripada JPN. Dalam pada itu, Lina Joy membuat satu lagi permohonan kerana ketidakpuashatiannya itu, tetapi permohonannya ditolak kerana perlu mendapatkan sijil ataupun perintah daripada mahkamah syariah jika mahu murtad. Seperti yang dijangka, Lina gagal mendapatkan sijil dan pengesahan, lalu dia bertindak untuk cabar keputusan JPN kerana mencabul hak asasinya dalam kebebasan beragama. Dia menyaman JPN tetapi samannya ditolak dengan mahkamah tinggi dan terus membuat rayuan di mahkamah rayuan. Selepas bertahun-tahun, Lina tetap gagal untuk membuang perkataan Islam pada kad pengenalannya dan rayuannya ditolak oleh Ketua Hakim Negara Tun Ahmad Fairuz Sheikh Abdul Halim dan Datuk Alauddin Muhammad Sharif. Namun begitu, Richard Malaujum yang merupakan Ketua Hakim yang baru menyatakan persetujuan untuk meluluskan permohonan Lina disebabkan oleh beberapa perkara. Seterusnya, kita pergi pada kes yang kedua, iaitu berkaitan dengan Aisyah Bukhari yang merupakan gadis Melayu yang didedahkan dengan ilmu agama yang cukup. Dia bersekolah di sekolah agama ketika usianya masih kecil sehingga tingkatan 6 yang mana membolehkannya belajar ke Universiti Al-Azhar. Permohonan murtad Aisyah ini dibuat oleh Leonard Teo Hui Leong, merupakan seorang peguam Kristian Cina yang mengatakan dirinya telah dilantik oleh Aisyah untuk memberi nasihat kepadanya berkenaan dengan pertukaran agamanya kepada Kristian. Dalam pada itu, peguam itu menyediakan surat sumpah untuk Nur Aisyah menolak dan meninggalkan agama Islam. Leonard Teo percaya bahawa Nur Aisyah sedang dikurung secara salah oleh keluarganya. Dalam artikel 11, Perlembagaan Persekutuan menyatakan mana-mana warga negara Malaysia yang telah cukup umur 18 tahun berhak untuk memilih agamanya. Perkara yang lebih memilukan adalah tiap-tiap hari Aisyah akan menghubungi bapanya untuk lapor isu terkini seperti tentangnya yang berada di KL selama 2 tahun. Hari terakhir Aisyah menghubungi bapanya adalah pada 19 November 1997 yang mengatakan, "Assalamualaikum ayah, ini Intan. Intan nak bagi tahu Intan sudah Kristian." Betapa pilunya hati seorang ibu bapa kerana anak sanggup mengatakan bahawa dia telah murtad. Pada 21 Januari, ibu bapa Aisyah masih mengharapkan kepulangan
anaknya semasa Hari Raya Aidilfitri dan masih yakin bahawa anaknya itu masih beragama Islam. Hal ini kerana tiada pengakuan dan keterangan secara terbuka daripada Aisyah sendiri mengenai perkara itu, walaupun peguamnya telah mendakwa Aisyah mengikrarkan satu surat akuan yang menyatakan bahawa dia ingin meninggalkan agama Islam untuk memeluk agama Kristian dengan memakai nama Aisyah Felicia Bohari pada tahun 1999. Pengakuan ini diragui oleh keluarganya berdasarkan kenyataan taubat daripada Aisyah pada 18 Disember 1999 di Jabatan Agama Islam Negeri Johor di Johor Bahru, tetapi dia dilaporkan hilang pada 30 Disember 1999 yang dipercayai bersembunyi bersama teman lelakinya namun tidak diketahui lokasinya. Khulasah, apa yang dapat kami simpulkan ialah yang pertama, ridatu fi'lu yu'iduhu Allah. Murtad ni merupakan satu perbuatan yang sangat dibenci Allah, dan amalan-amalan orang-orang yang murtad semasa mereka Muslim akan dihapuskan. Berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala yang benar mafhumnya, barang siapa yang murtad di antara kamu dari agamanya lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat. Dan mereka itulah penghuni ahli neraka dan mereka kekal di dalamnya. Surah Baqarah ayat 217. Itu yang pertama. Kesimpulan kedua yang dapat kami simpulkan ialah al-uqubatu al-murtadain ia al-maut. Hukuman yang dikenakan kepada orang murtad ialah bunuh. Pendapat ini dipersetujuilah oleh semua ulama. Jadi khilaf. Namun begitu ada berlaku kekhilafan tentang kaum wanita yang murtad. 3 mazhab iaitu Syafi'i, Maliki dan Hambali mengatakan perempuan juga harus dibunuh sekiranya mereka murtad. Berbeza dengan pendapat Hanafi. Dia mengatakan yang sebaliknya lah. Hukuman yang dikenakan kepada wanita yang murtad ni pada pendapat Hanafi, dia hendaklah dipenjara dan diberi nasihat hinggalah dia kembali pada agama. Dan sekiranya dia tak mau, dia kekallah dalam tu sampai dia mati. Itu yang kedua. Yang ketiga, uqubah minan nusus 'alaiha fil Islam muthairatu lil ghayah. Hukuman yang telah diletakkan dalam agama Islam ni adalah bagi kami sangat menarik kerana hukuman yang dilaksanakan itu kebiasaannya boleh mencegah kes jenayah ni daripada berulang. Yang keempat, yajib an naltazami bil Quran was sunnah. Kita hendaklah berpegang teguh dengan Al-Quran dengan sunnah supaya kita tidak terbesong daripada jalan yang benar. Itu saja daripada kami. Apa yang baik itu datang daripada Allah, apa yang buruk itu datang daripada kelemahan diri kami sendiri. Ma asabaka min hasanatin min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin min nafsik wa arsalnaka lil-nasi rasulan wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.